Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu harapkan semua masih dalam keadaan yang bertenaga, bersemangat untuk sambung pembelajaran kita hari ini. Okay? Alright, hari ini kita masih lagi dalam topik taburan kebarangkalian. Subtopik 5.7, taburan binomial. Okay, hari ini kita nak belajar bagaimana untuk membina jadual, melukis graf dan mentafsir maklumat daripada graf. Okey, pada akhir pembelajaran, cikgu harapkan kamu boleh menyatakan pemulihan awak bagi situasi yang diberi. Okey, macam biasalah. X, nilai X. Kamu dapat menyatakan nilai X, kemudian boleh menghitung kebarangkalian untuk setiap nilai pemulihan ubah. Membina jadual taburan kebarangkalian binomial. Kemudian kamu boleh lukis graf taburan kebarangkalian binomial dan akhir sekali boleh mentafsir maklumat berdasarkan graf. Okey, tengok langkah-langkah penting bagi nak melukiskan graf. Okay. Kalau tengok di sini, yang pertama kita perlu hitung dulu kebarangkalian. Dalam sesi yang lepas, dalam video cikgu yang lepas, cikgu dah masukkan bagaimana untuk menghitung nilai kebarangkalian bagi satu pemboleh ubah yang diberi. Okey, kita menggunakan formula NCR, PR, Q, N tolak R. Okey, masih ingat lagi? Kalau dah tak ingat, kamu kena refer balik video nilai kebarangkalian suatu peristiwa. Kemudian, selepas kita dah hitung, kita akan bina jadual. Okey, kalau nilai pemboleh ubah kita 0, 1, 2, 3, okey, nilai kebarangkaliannya berapa? Okey, P, X, R kita berapa? Okey, kemudian bila dah dapat jadual, baru kita boleh lukis graf dengan mudah. Okey, jadi kita tengok kat sini, hari ini yang pertama, latihkan diri. Kita terus pada latihkan diri 5.7. Okey, soalan ni bagaimana kita nak selesaikan. Didapati bahawa 35%, okey, dia bagi tahu 35% daripada murid tingkatan 5 Bestari mendapat grade B. Okey, maksudnya di sini kalau dapat grade B adalah 35% bersamaan dengan 0.35. Kalau tak dapat grade B, berapa peratusnya? Okey, 65%. 100% tolak 35 dapat 65 bersamaan dengan 0.65. Okey, grade B dalam mata pelajaran matematik tambahan. Jika 6 orang murid dipilih secara rawak, okey, tengok N kita adalah 6. Cari kebarangkalian bahawa A, 4 orang murid mendapat grade B. Okey, kebarangkalian P, probability, kebarangkalian untuk X kita bersamaan dengan 4. Maka kita akan gunakan formula NCR, PR, Q, N tolak R. Di mana N kita 6, C, R kita adalah 4, dia beri 4 orang murid. Kemudian P kita adalah kejayaan kita 0.35. Okey, 4, R 0.65, N tolak R, 6 tolak 4. Okey, dapat 2. Okey, kamu gunakan kalkulator, hitung ini dan kamu akan dapat berapa nilainya? Ya, 0.0951. Okey, mudah kan? Okey, soalan B pula. Tengok, lebih daripada seorang murid mendapat grade B. Bermaksud kita nak cari kebarangkalian untuk X kita lebih daripada seorang murid. Lebih besar dari seorang. Okey, bila kata lebih daripada seorang, tak boleh sama dengan seorang lah. Okey, lebih daripada tu. Okay, kalau lebih bermaksud nilainya adalah 2, nilainya 3, 4, 5 dan 6. Okey, ini nilainya. Jadi kamu boleh buat kebarangkalian X tu bernilai 2 tambah 3, tambah bernilai 3 tambah jika X bernilai 4, 5 dan 6. Okey, ataupun kita tahu bahawa X kita bukan 0 dan 1. Maka bukan bukan. Okey, kalau bukan maksud kita boleh buat 1 tolak dengan kebarangkalian X sama dengan 0. Okey, kita tolak lagi daripada 1 tu tolak X sama dengan 0.
tolak dengan kalau X tu bernilai 1. Okey, kenapa saya pilih 1 tolak? Sebab kaedah ni lebih pendek. Okey, kalau yang ini, ya, nilai tu adalah 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya kena tambah. Okey, X tu bernilai 2, X bernilai 3, X bernilai, R bernilai 2, bernilai 3, 4, 5, 6. Saya kena tambahkan semuanya. Tapi langkah tu panjang sikit. Okey, jadi mana-mana yang kamu pilih, sama ada kamu nak tambahkan ataupun kita guna 1 tolak X sama dengan 0, tolak X sama dengan 1, kedua-duanya memberi jawapan yang sama. Okey, kita tengok dekat sini macam mana. 1 tolak, jika X bernilai 0, maka N kita adalah 6, C 0, 0.35, 0, 0.65, 6. Sebab 6 tolak 0. Tolak lagi dengan 6, C 1, C kita 0.35, 1, 0.65, 6 tolak 1, 5. Okey. N tolak R. Maka kita akan gunakan kalkulator. Kita akan hitung 1 tolak. Okay, ini nilainya 0.0754. Okay, di sini tolak. Okay, yang X sama dengan 1 ni nilainya akan memberi 0.2437. Okey, jadi bila kita tolakkan, nilainya adalah 0.6809. Okey. Mudah kan untuk soalan yang pertama. Okey. Alright, kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, latih sendiri 5.7. Masih lagi di sini. Okey, soalan yang kedua. Dalam satu kajian, kebarangkalian bahawa sejenis telefon pintar rosak selepas 3 tahun ialah 78%. Okey. 3 tahun ni pengganggu je. Okey, dia adalah nombor yang mengganggu sahaja. Okey, kalau rosak, kat sini kalau rosak dalam tempoh 3 tahun, nilainya adalah 78%. Okey, 0.78. Okey. Kalau dia rosak bukan 3 tahun, nilainya adalah 22%. Kesamaan 0.22. Okey. Ya, soalan ni lebih kurang macam soalan yang sebelumnya tadi. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Jika 7 buah telefon pintar dipilih, okey, N kita adalah 7 lah. Jadi soalan A, okey, kebarangkalian daripada 7, 4 buah rosak. Okey, 4 buah tu rosak. Jadi NCR, masih lagi kita guna formula NCR, CR, Q, N tolak R. Okey, N kita adalah 7, C, R kita adalah 4, P kita adalah 0.78. Okey, 4, 0.22, 7 tolak 4, 3. Okay, jadi kamu akan ambil kalkulator, kirakan 0.1379. Okay. Mudah kan? Okay, soalan seterusnya adalah cari bilangan telefon pintar yang akan rosak jika sampelnya 200. Okay, tadi kita dah kira kebarangkalian yang akan rosak tu, kalau dalam 7, okay, dalam 4 yang rosak tu 0.1379. Okay, jadi daripada sini sampel yang baru adalah 200. Maka kita akan gunakan kebarangkalian yang kita cari tadi. Dalam 200 tu berapa banyak yang akan rosak? 0.1379. Okay, jadi bila kita kira, kita akan dapat 27.58. Okay, 27.58 ni adalah bersamaan dengan 28 buah telefon yang rosak. Sebab dia ada telefon. 27.58 ni maksudnya lebih daripada 27 lah. Okay, dalam 28. Okay, ada sebarang masalah nanti boleh rujuk semula kepada saya. Okay, untuk soalan latih sendiri 5.7.
Okay, soalannya masih lagi sama yang ini saya nak kamu selesaikan sendiri. Tapi saya akan bantu. Dekat sini dia kata 54% rakyat Malaysia membeli kereta baru buatan tempatan. Okay, bermaksud kalau kereta buatan tempatan dia 54%. Okay, kalau bukan buatan tempatan dia adalah berapa peratus sebaliknya? Okay, 46%. Ni kita kena tukar dalam 0.54. 0.46. Okey. Jika 8 orang, jadi N kita adalah 8. Okey, kemudian cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 2 orang membeli kereta baharu buatan tempatan. Okey, itu soalan A. Kamu perlu cari kebarangkalian untuk sekurang-kurangnya 2 orang beli kereta buatan tempatan. Sekurang-kurangnya 2. Bermaksud 2 atau lebih. Boleh jadi 2 ataupun lebih. Jadi kamu kena cari kat sini. Okay, gunakan formula NCR PR Q N tolak R. Alright. Soalan B pula. Lebih daripada 6 orang membeli kereta baharu buatan tempatan. Yang ini pun senang. Kebarangkalian X kita lebih dari 6. Okey, bermaksud tak boleh 6 lah. Lebih dari 6. Okey. Jadi masih lagi kita akan gunakan formula yang sama. Okey. Kau fikir sikit bagaimana nak gunakan kaedah tambah ataupun boleh guna satu tolak dengan yang nilai selebih ni. Okey. Mana yang jalannya lebih pendek, mana yang mudah kamu faham. Okey. Soalan nombor 4. Okey, didapati bahawa kebarangkalian sebuah kilang elektronik menghasilkan mesin cetak yang kurang memuaskan ialah 0.05. Okay, untuk soalan ni dia kata kalau kurang memuaskan. Okay, kurang memuaskan bermaksud tak bagus lah. Okay, tak boleh lah dia punya hasil dia tu. Okay, 0.05. Okay, kalau memuaskan bermaksud berapa? 0.95. 1 tolak dengan 0.05. Okay, soalannya kata 5 buah mesin cetak dipilih. Jadi N kita adalah 5. Yang pertama A. Okay, soalan kata bina jadual taburan kebarangkalian bagi bilangan mesin cetak yang kurang memuaskan dan seterusnya lukis graf. Okay, jadi kita kena bina. Bila bina bermaksud kita akan bina. Ingat lagi tak? Mula tadi kita dah tengok bagaimana kaedahnya. Jadi X sama dengan R. Kebarangkalian untuk X kita bernilai R berapa? Okay. Jadi kita start dengan kosong lah. Okay. Kalau kosong berapa kebarangkaliannya? 1, 2. Okay, kamu buat cantik-cantik. Gunakan baris. Okay, 3, 4 dan yang akhir sekali 5. Okay. Jadi bagaimana kita nak hitung kalau kosong? Kita gunakan formula NCR. Okay. N kita adalah 5. C, R kita kosong. Kita punya kejayaan adalah 0.05. Okay. 0.95. Okay, 5. Kamu hitung berapa nilainya. Okay, 5 C 1 0.05 0.1. Okay. 0.954. Okay, kita akan hitunglah satu persatu sehingga 5. Okay, 5C 5. Okay, jadi selepas kamu dah kira nanti kamu akan dapati 0.77 berapa? 38. Okay.
Kemudian kalau 1, 0.2036. Kalau 2, 0.0214, 0.01, 1, 1, 0.0003. Kalau 5, 3.1 darab 10 kuasa negatif 7. Kenapa tulis macam ni? Sebab nilainya tu kosong depan tu terlalu banyak. 0.00000031. Okey? Jadi kita tulis dalam bentuk piawai. Alright. Kemudian barulah kita boleh lukiskan graf. Okay, graf kita akan menggunakan pembaris Okey. 0, 1, 2, 3, 4 dan hasil 5. Okey. Saya perlu mula dengan yang depan sekali. Okey, apa sama? Kalau salah tu jangan takutlah. Okey, mula balik. Agak susah sikit nak gunakan drawing tablet ni untuk lukis yang cantik. Tak ada lucu. Okey, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, di sini kita akan buat 0.1. Okey, 0.2. Sebab kat sini paling tinggi 0.7. Okey, jadi kita buat 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Biasanya memang kita gunakan 0. Berapa? Okey, 0.7. Okey, paling tinggi 0.7. Jadi kalau 0.7738. Okey, 7738. Kurang di sini. Buat yang paling depan Okey, 1 adalah 0.20. 2032. Okey, plotkan yang paling tepat sebab graf saya ni terlalu kecil. 2 adalah 0.0214. 0.0 adalah kurang daripada yang kat bawah ni. 0.0214. 0.02. 3 adalah 0.00. 00 lagi. Okey, 00 kat sini. Dekat asalan. Okey, persoalan asalan pada nilai y ni adalah 0. 4 pun di sini jugalah dekat ni. Okey, 5. Jadi bila dah siap tu baru kita boleh buatkan garisan. Sekejaplah. Sebab dia memang pada nilai 0. Okey. Saya harap kamu lebih faham macam nak lukiskan graf. Okey, soalan B pula. Daripada jadual atau graf, cari kebarangkalian bahawa tepat 2 buah mesin cetak kurang memuaskan. Okey, jadual atau graf. Kita boleh guna jadual ataupun graf. Jadi kita dah kira kan? Okey, jadi kalau tepat kebarangkalian untuk tepat X tu sama dengan 2 adalah 2 kat sini. Boleh terus dapat 0.0214. Okey, kalau yang kedua pula. Kalau nilai kebarangkalian tu lebih daripada sebuah mesin cetak kurang memuaskan. Lebih daripada sebuah. Okey, kalau lebih daripada sebuah bermaksud besarlah, tak boleh sama dengan 1. Okey, sebuah. 1. Okey, lebih daripada sebuah maksud 2, 3, 4 dan 5. Jadi tambahkanlah semua sekali ni. Okey, 0.0214 tambah 0.0011 tambah 0.00003. Okey, tambah. Okey, yang ini bentuk piawai, kita tulis dia. Jangan takut, kalkulator kamu boleh hitung. Okey. Berapa? Negatif 7. Okey. Jadi kamu hitungkan, tambahkan menggunakan kalkulator.
Okey, soalan seterusnya. Okey, nombor 5. Soalan yang kelima. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi suatu taburan binomial dengan menggunakan pemuda ubah rawat diskrit. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Okey, semua kesudahan yang mungkin, maka itu adalah pemuda ubahlah kesudahan yang mungkin. Okey, jadi soalan A ni senang je. Okey, jadi X kita adalah bernilai berapa? Boleh tengok kat bawah ni. Okey, yang bawah ni adalah bernilai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, habis. Soalan B pula. Cari nilai M bagi graf itu. Okey, nilai M adalah 2M, M. Kita nak cari ni. Okey, kita tahu bahawa jumlah kebarangkalian semua adalah berapa? Adalah 1. Okey. Jadi, bila kita tambahkan semua yang ada pada graf tu, 2M tambah M tambah 5/36 tambah 1/9 tambah 1/4M tambah 1/36, jumlahnya adalah 1. Okey, jadi kamu hitunglah semua sekali. 5/18 tambah 13/4M samaan dengan 1. Okey, 13/4M sama dengan 5/18 bawa ke sebelah kanan. Okey, 13/18. Jadi nilai M kita adalah berapa? M kita adalah, kamu hitunglah. Okey, akhir sekali kamu akan dapat 2/9. Okey, 13/4 bawa ke sebelah kanan, yang akan jadi bahagi. Okey, itu sahaja untuk soalan soalan C. Cari peratus bagi X tu nilainya lebih dari 2. Okey, nilai lebih atau sama dengan 2. Maksudnya M tambah 2M tambah dengan 1/36. Berapa jumlahnya? Okey. Kalau nilai M kita tadi 2/9. Okey, hitung kat sini. Okey, 2/9. 2/9 tambah dengan 2M. Okey, 2 darab 2/9. 4/9. Okey, ini M 2/9. Okey, tambah 4/9 tambah 1/36. Okey, nilai yang ni. Jadi jumlahnya adalah 5/6. Gunakan kalkulator. Dia nak peratus. Jadi darab dengan 100%. Okey, jadi kamu akan dapat jawapannya 83.33%. Okey. Revise balik. Tengok. Fahamkan. Okey, ada masalah boleh tanya saya. Okey, latihan kendiri 5.7 pula. Okey, di sini saya nak ni kamu selesaikanlah. Tetapi cikgu akan guide juga. Dalam satu kajian didapati bahawa 17% rakyat Malaysia berumur 18 tahun. Maksudnya mengidap penyakit diabetes. Okey, kalau dia diabetes 18 tahun, dia 17%. Kalau selain daripada tu, okey, 0. ataupun 83%. Tukarkan kepada bentuk perpuluhan. Jika 10 orang dipilih secara rawak, okey, N kita adalah 10. Cari A, kebarangkalian bahawa untuk A, kebarangkalian bahawa 5 orang menghidap penyakit diabetes. Jadi P kita adalah, X kita adalah kebarangkalian untuk 5 orang. Okey, ingat N kita berapa tadi? 10. Okey, kalau B pula berada di antara 2 hingga 6. Okey. Kalau macam ni, senang. Sebab dia dah bagi dah. Okey, berada di antara 2 hingga 6. Bermaksud kita akan cari untuk X kita bernilai 2 tambah kebarangkalian untuk X kita bernilai 3 tambah kebarangkalian untuk X kita bernilai 4 tambah kebarangkalian X kita bernilai 5 dan kebarangkalian X kita bernilai
Yang nilai 5 tadi dah ada kat atas, jadi ambil je nilai dia. Okey, tak perlu hitung lagi. Jadi kita kena hitung yang lain. Okey, tambahkan dengan menggunakan formula NCR. Okey, TR, Q, N, tolak R. Okey. Cikgu harap kamu akan faham, kamu akan jelas dengan penerangan yang cikgu bagi. Sebarang masalah boleh terus berhubung dengan cikgu. Okey, ajukan masalah kamu, jangan diam-diam, jangan simpan. Okey, nanti periksa tak dapat nak jawab pula. Okey, terima kasih untuk perhatian yang kamu beri untuk subjek ini. Sekian, terima kasih.